Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara berkaitan dengan dakwaan daripada ahli-ahli parlimen Parti PAS yang cuba memutarbelitkan kebenaran dan juga fakta kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, ini memang kepakaran pemimpin-pemimpin lebay-lebay PAS untuk memusingkan fakta, untuk membina persepsi kononnya Datuk Seri Perdana Menteri kita adalah pro kepada Israel dan sebagainya. Jadi pelbagai usaha yang mereka lakukan demi apa sahabat semua? Demi untuk membina persepsi, memburukkan imej Perdana Menteri kita yang kononnya menyokong kepada Israel dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan sahabat semua? Kosong. Ya, jadi sekali lagi saya ingin memberikan Anda persoalan yang sama yang dipersoalkan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini. Ya, Muhyiddin menyatakan bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Jadi soalnya, adakah kerana Muhyiddin membuat kenyataan bahwa parti PAS ini adalah ajaran sesat dan rakyat Malaysia pula mahukan PAS ini diharamkan. Jadi, adakah PAS ini berhak wujud? Ya, dan juga adakah PAS ini berhak untuk pertahankan diri? Jawapannya ya, walaupun ramai pemimpin-pemimpin di luar sana yang bersama dengan mereka hari ini seperti Muhyiddin dan juga Mahathir menyatakan bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat, parti songsang. Jadi mereka harus pertahankan diri. Dan kita tahu parti ini wujud. Jadi siapa kita untuk mengatakan parti PAS ini tidak wujud, sahabat semua. Dan mereka juga berhak pertahankan diri. Ya, kalau mengatakan mereka bukanlah parti ajaran sesat. Senang soalannya sahabat semua. Itu juga perkara yang dipersoalkan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini. Jadi fikirkan. Jadi saya ingin membacakan kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita menjawab dakwaan ya daripada ahli parlimen PAS ini ataupun lebay-lebay ini. Okay? Dalam satu kenyataan media, penunggang agama tak reti nak ulas Perdana Menteri Anwar bidas fitnah beliau iktiraf Israel. Jadi itu antara kenyataan yang menarik ya untuk kita ikuti sahabat semua. Jadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas fitnah segolongan pihak yang mendakwa bahawa beliau mengiktiraf Israel sebagai tindakan memperbudakkan rakyat dan juga tidak bertanggungjawab. Katanya, politik apa macam ini? Memperbudakkan rakyat, menipu, menfitnah atas nama Islam. Ini yang disebut penunggang-penunggang agama yang tak reti nak ulas. Tegas beliau dalam satu sidang media di sini ya, sempena mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC di Peru. Jadi kalau orang tanya apakah wujud Israel? Ya wujud. Tetapi Malaysia tidak iktiraf. Maknanya tidak hantar pegawai kedutaan. Tidak ada hubungan diplomatik. Itu maksudnya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu ini berbangkit ekoran wawancara Anwar dengan CNN tulah disunting sebegitu rupa sehingga memberi persepsi bahawa Malaysia iktiraf Israel. Dalam dakwaan tersebut turut dibangkitkan Perikatan Nasional di Parlimen. Do you accept the existence of the state of Israel? Yes. Do you believe therefore the state can defend itself? Yes. Tapi yang kita tentang ini apa? Keganasan, kezaliman, penjajahan negara Israel ke atas rakyat Palestin, katanya. Anwar turut mempersoalkan tindakan pembangkang yang didakwanya pernah membenarkan kapal Israel berlabuh di Pelabuhan Klang dan pesawat Israel menggunakan ruang udara Malaysia ketika mereka memerintah Kerajaan PAS dan Perikatan Nasional. Jadi, masa kita perintah, ada tak kita izinkan Israel berdagang? Tidak. Apakah kita izinkan pegawai Israel guna ruang udara kita? Tidak, tegas Perdana Menteri. Jadi dalam AELM di 5, Anwar menyatakan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mengangkat isu penindasan terhadap Palestin meskipun forum tersebut tertumbuk pada ekonomi dan juga perdagangan. Jadi bagaimana hendak mewujudkan ekonomi dan perdagangan bebas kalau ia menafikan satu pihak soal Anwar? Tambahnya ini menunjukkan komitmen Malaysia terhadap keadilan sejagat. Jadi itu antara jawapan ringkas daripada Perdana Menteri terhadap dakwaan. Dan sekarang ini tular fitnah ini sahabat semua, yang mana mereka ambil sekerat saja video lalu ditularkan apa
yang dikatakan oleh Perdana Menteri, tapi tidak melihat secara luas konteks ucapan itu. Antara individu-individu yang menularkan video itu adalah Ratu Badak atau dikenali sebagai Ratu Fitnah, yang sengaja untuk membina persepsi, dan pernah suatu ketika bahwa Ratu Badak ini membuat kenyataan ini adalah kerja mereka untuk membina persepsi, menfitnah supaya imej seseorang pemimpin itu dijatuhkan. Dia pernah mengaku itu antara tujuan mereka sebagai sitro-sitro kepada pembangkang pro kepada Perikatan Nasional. Jadi Datuk Seri Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia tidak iktiraf kewujudan Israel tetap bersama rakyat Palestin. Itu antara kenyataan terkini daripada Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia tetap konsisten dengan pendiriannya terhadap isu Israel dan Palestin, menekankan bahawa Putrajaya tidak pernah mengiktiraf negara Israel secara diplomatik. Dalam satu sidang media bersama wartawan Malaysia yang diadakan selepas sesi perbincangan di sidang kemuncak APEC, Anwar menjelaskan bahawa Malaysia tidak menghantar pegawai kedutaan atau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai langkah protes terhadap penindasan ke atas rakyat PI. Apa yang perlu difahami adalah kita tidak mengiktiraf Israel dari segi hubungan diplomatik dan tidak mengizinkan mereka untuk menjalankan perdagangan atau aktiviti rasmi di dalam Malaysia, kata Anwar pada Jumaat di Lima Peru apabila diminta mengulas wawancara beliau mengenai konflik Israel PI bersama Richard Quest daripada CNN. Beliau berkata Malaysia tetap komite dalam menyokong perjuangan rakyat PI, dan dalam banyak forum antarabangsa termasuk sidang dari Riyadh ke APEC kali ini, Malaysia tidak pernah berhenti menyuarakan penentangan terhadap penjajahan dan kezaliman yang dilakukan oleh negara AI terhadap rakyat PI. Dalam konteks sistem antarabangsa, ada yang menyebut de facto dan ada yang mengatakan de jure Israel sebagai wujud sebagai sebuah negara di dalam konteks keanggotaan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Namun kita tetap menolak pengiktirafan rasmi terhadap negara tersebut, tegas beliau. Sekaligus Perdana Menteri kita menjawab tuduhan dangkal, tuduhan bodoh daripada ahli-ahli parlimen pembangkang. Ya, politik apa macam ini katanya, perbudakan rakyat, fitnah atas nama Islam, disebut penunggu agama yang tak reti mengulas, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka yang menyebarkan fitnah ini tidak faham tentang konteks politik antarabangsa. Betul. Yang mereka faham adalah politik kampungan, politik fitnah, politik hasutan, menggunakan isu bangsa dan agama untuk menghasut penyokong-penyokong mereka, untuk menghasut rakyat untuk membenci Perdana Menteri kita seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang mereka faham tentang konteks politik antarabangsa. Memang sangat memalukan pemahaman ahli-ahli parlimen daripada pembangkang, khususnya ahli parlimen daripada Parti PAS ini. Itu pandangan ya daripada Perdana Menteri kita. Dan Datuk Seri juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menipu atau menfitnah hanya untuk kepentingan politik, sedangkan pernah berlaku kapal dan pesawat Israel berlabuh di serta melalui ruang udara pada ketika pemerintahan Perikatan Nasional, yaitu pemerintahan kerajaan PAS dan Bersatu sebelum ini. Jadi Datuk Seri menekankan bahawa beliau tidak akan membiarkan politik sempit dan fitnah menghalang negara dari terus memperjuangkan hak asasi manusia dan menentang penjajahan di seluruh dunia, terutamanya dalam isu Palestin ini, kata Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini yang saya katakan sahabat semua, pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS ini seperti katak di bawah tempurung. Apa yang mereka tahu hanya tahu tunggang isu bangsa dan agama. Politik antarabangsa, cara berkomunikasi dalam politik antarabangsa pun mereka tak paham, sahabat semua. Bayangkan kalau mereka di tempat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka cakap sembrono, pastinya yang terkesan adalah negara kita. Ya, yang terkesan karena kebodohan mereka yang tidak tahu bercakap, konsep politik antarabangsa akan merugikan negara kita. Ya, jadi syukur, alhamdulillah sahabat semua. Ya, individu ataupun PAS dan Bersatu ini tidak menjadi kerajaan. Kalau tidak, bertambah hancurlah negara kita. Ya, sedangkan ketika mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan pun negara ini huru-hara. Negara ini hancur. Inflasi, pekerjaan, pengangguran, nilai ringgit, pelaburan semuanya lari. Beras, ayam,
telur hilang entah kemana. Tapi hari ini mereka pula cuba mengatakan kerajaan ini gagal. Hakikatnya sahabat semua, itu adalah cubaan mereka untuk menyembunyikan segala kegagalan yang mereka lakukan ketika mereka menjadi kerajaan 33 bulan. Judi dinaikkan dari 8 kepada 22 kalau saya tidak silap sahabat semua. Tapi apabila ditanya, kami bukan memegang portfolio itu, kami tidak ada suara katanya. Sedangkan mereka dalam kerajaan, mereka dalam kabinet, ada juga duta-duta bertaraf menteri dilantik, ya. Tapi mereka masih mengatakan mereka tidak punya suara. Atau karena mereka sudah dibuai mimpi indah. Apabila menjawat jawatan, mempunyai gaji puluhan ribu, maka mulut mereka tidak dapat dibuka karena beratnya wang dan juga poket, sehingga menutup mulut mereka sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.